Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita, boleh kita pakat mari semaya zuhur dan dapat kita salat zuhur dengan secara berjemaah. Kerana ini adalah kelebihan yang Allah pilih bagi kufur kita, kerana banyak lagi di kalangan kita tak dapat berhadir berjemaah sekali dengan kita, dan banyak lagi orang yang tak dapat kesempatan untuk nak semaya, khususnya semaya berjemaah. Maka kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk dapat kelebihan berjemaah pada tengah hari ini. Khususnya kita sekarang ni di dalam bulan Ramadan. Sama-sama kita tahu banyaklah muhadir kecek cerita kepada kita tentang kelebihan bulan Ramadan. Kecek cerita tentang kelebihan Ramadan, artinya bulan Ramadan ni kita nak kira, nak hitung tak boleh. Kita boleh banyak anak pahala yang kita buat, yang kita ibadat kepada Allah satu-satu perkara tu Allah, kita tak boleh nak bilik. Hari lain tu kadang-kadang adalah ceritanya kalau puasa tu boleh 10, tapi untuk Ramadan, pada bulan Ramadan ni fa innahu li, Allah cerita dalam hadis kursi kata ini hakku, fa ana ajzi bih, akulah yang nak beri pahala kepada mereka yang aku kehendak. Jadi nak bergandung. Maka kalau tengok hadis-hadis lain dia cerita tentang adha'af, Allah akan gandakan pahala-pahala kepada kita dalam kita mengerjakan ibadat dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Dan harus kita ingat juga bahawasanya Ramadan ini adalah satu hadiah. Bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan ini adalah satu hadiah yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita banyaklah berselawat ke atas Nabi kita, yang kita ini termasuk ataupun terbilang daripada golongan umat Nabi Muhammad. Karena puasa ini ada setiap kaum. Kutiba alaikum ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini disuruh, diperintah, diwajib, difardu ke atas kamu wahai orang-orang Islam, sebagaimana telah difardu pada umat-umat dulu. Artinya amalan puasa ada berlaku, tapi amalan puasa bulan Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ada kelebihan yang kita jadi umat Nabi Muhammad. Sebab itulah kita jangan lupa berselawat banyak pada Nabi kita, khususnya pada bulan Ramadan. Kerana kita orang panggil tak nak pasal-pasalnya, kerana sebab kita jadi umat dia kita dapat kelebihan banyak berganda-ganda lebih pada umat-umat lain. Sebab itulah kita bersyukurlah yang kita dengan Ramadan tahun ni, dan kita berdoalah semoga Ramadan, ibadat kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Dan juga kita berdoa semoga berlanjutkan lagi lah umur kita boleh jumpa dengan Ramadan yang lagi akan datang. Kerana kita ini hari ini hari ke-13. Hari ke-13 artinya ada lagi 17 hari. 17 hari kita boleh duduk dalam bulan yang penuh barakah ini. Sebab itu kepada kufar kita, janganlah rugi dalam masa 17 hari atau 15 hari ini
Jangan sama sekali we disio-sio masa duk jalan. Masa duk jalan dengan tanpa faedah. Semoga setiap detik, setiap waktu dan setiap masa kita dapat mengutip pahala-pahala daripada Allah dan ganjaran daripada Allah. Semoga kita dapat ambil pahala bulan Ramadan ini menjadi bekal untuk kita pada negeri akhirat nanti. Maka sebagaimana kita sama-sama tahu, dalam masa 15 minit kita cuba tengok apa yang cerita dalam Al-Quran Al-Karim. Semoga kita termasuk daripada golongan orang yang tadarus Quran. Walaupun kita tak boleh nak baca semuanya daripada Al-Quran Al-Karim, satu kelima satu ayat pun tak apa, kita boleh faham, boleh reti. Sekurang-kurangnya cara umumnya, gambaran umum setiap juzuk, setiap juz dari ada dalam Quran itu kita tergambar. Yang kita baca nanti dalam ni pada bulan puasa ni kita dengar kata ustaz tu cerita dalam ni kecehan ni. Sekurang-kurangnya kita bertahu tu, itu akan menambahkan gemar kita, orang panggil menambahkan semangat kita dalam membaca Al-Quran. Tidak tak tahu gapo kita baca dah. Baca tak faham tak gapo, ya kadang-kadang kita buat kita muak, tapi Quran tak puas, tak muak lewat tu. Orang tak reti tak gapo ngapa duk baca tak puas, tak muak. Tapi kalaulah kita faham selagi, insya-Allah itulah akan tambah semangat dan tambah gemar kita, tambah kemanisan dalam kita membaca Al-Quran Al-Karim. Daripada juz pertama, juz yang kedua, juz yang ketiga, juz yang keempat, juz yang keenam, juz yang kelima, keenam, yang ketujuh, maka hari ini sampai pusing pada juz yang ketujuh. Juz yang ke-8, juz yang ke-8, yang mana juz yang ke-8 ini tersusun daripada dua surah besar, iaitu suratul Al-An'am dengan suratul Al-A'raf. Suratul Al-An'am dan suratul Al-A'raf. Maka suratul Al-An'am ini yang bersambung daripada yang ketujuh. Maka semalam kita boleh dengar daripada muhadir ustaz kita duk cerita tentang apa yang ada dalam suratul Al-An'am. Maka suratul Al-An'am maknanya binatang-binatang ternak. Karena dalam itu duk cerita tentang binatang-binatang yang boleh kita makan, yang boleh kita guna, yang boleh faedah kepada kita. Karena makhluk Allah jadi kepada kita untuk khidmat pada manusia. Maka kita termasuk manusia, artinya makhluk yang terpilih untuk kita. Artinya daripada makhluk-makhluk lain yang jadi belakang itu, semua mari khidmat kita. Maka Al-An'am ini adalah binatang-binatang ternak, binatang peliharaan. Maksudnya kambing, kuba dan sebagainya. Waktu itu makna Al-An'am. Maka adalah bukan surah tu bukan kecek hatu saja, banyak lagi. Tapi di samping itu ada duk cerita kata Tuhan bagi barang binatang ini kepada kubik pada lapar bahagia dan sebagainya. Dalam suratul An'am juga pada akhir-akhir surah itu, pada juz 8 ini duk cerita tentang apa? Pertamanya tentang hidayah. Kalau kita tengok pada awal-awal ayat tadi, hidayah daripada Allah. Jadi hidayah, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsaruhum yajhalun. Awal juz tengok ayat surah Al-An'am yang kata walau annana nazzalna ilaihimul malaikah. Duk kejek tentang kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini dia dakwa belum pada ni apa tak tahu ayat kepada kami belum satu ayat yang nak kecek kita. Mari sikitnya ni nak kecek kita buat balah belah kita. Maka Tuhan mai kata walau annana nazzalna ilaihimul malaikah. Kalau kamu waktu malaikat semua. Wa kallamahumul mauta. Bakit faham mati dah tu bangun mai kecek lah tentang hari kiamat, tentang akhirat, tentang balasan surga neraka. Karena orang ada dalam alam barzah ni dah kecak dah ni. Orang yang ada barzah, ada kubur lalu ni boleh rasa mereka ini kata mereka lagu mana kau azab neraka, lagu mana kau nikmat syurga, boleh terang, boleh cakap. Sampai tu Tuhan kata kalaulah puak kafir ini, orang musyrik ini kerah kepala tak kerah kepala dia, kalau kami bangkit hatta pada mereka para malaikat mari royak dia. Bangkit faham mati dah. Mari tu royak bagi dia. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in. Dan kami benua makhluk tamukan mari royak dia tentang kata
lah sungguh-sungguh jeritai mayat. Nanti tahu makhluk lain tahu. Kalau makhluk lain main royak sekalipun tentang apa yang ada dalam kubur, tentang apa balasan syurga, tentang balasan neraka, makanu yu'minu illa an yasha Allah. Nasib mereka juga tak beriman, melainkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Orang itulah yang beriman. Maka ayat ni kalau kita dengar gerung semua. Gerung mana kita tu kecek, memanglah ayat tu kecek dengan orang kafir. Kita juga orang mukmin, kalaulah tanpa kehendak Allah Taala untuk memberi hidayah dan taufik kepada kita, Allah sarah lah. Sarah mana pun, royak sarah mana pun, dia tak turun juga, dia tak akan beriman kepada Allah. Dia tak akan ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah kita tengok hari ni umat manusia tamu bumi sahai kita di tempat kita hari ni boleh tengok lakon. Duk tepi masjid pun tak pergi masjid. Orang duk pergi keliling. Lek naik orang pergi, lek jatuh orang pergi, lek hilir orang pergi, lek hulu orang pergi sekalipun. Telinga yang dengar saja tapi tak masuk dalam hati. Inilah yang paling takut, itu hidayah. Hidayah ni takut. Kita kecek buat hidayah Allah Subhanallah. Karena kita duk gerak tanpa bumi semua tu orang panggil daripada kehendak-kehendak Allah. Daripada iradat Allah, daripada orang panggil Tuhan nak win dia win. Sebab itulah kadang-kadang sebagai kita dengar muhadis kita satu hadis dia. Dengan sebab satu hadis boleh mengubuhkan manusia. Satu hadis boleh mengubuhkan manusia. Itulah orang panggil iradah Allah Subhanahu wa taala. Dia Tuhan tak sewi atau kena salah. Kita boleh tengoklah sejarah Abu Lahab, pak saudara Nabi. Orang paling kasih pada Nabi sekali tu. Bukan orang benci tu. Abu Lahab, orang kasih pada Nabi, pada asal dia. Dengan beranak Nabi itu dia merdeka rahmat dia. Yang tu mujurnya. Nabi hajak dakwah Islam, menetai terus pada. Lawa susu. Tengok siapa mati dia. Hingga Tuhan laknat dalam Al-Quran Al-Karim. Setiap hari dia orang baca tabbat yada Abi Lahab wa tab, pakai laknat Abu Lahab. Orang Nabi, pak saudara Nabi, orang kasih Nabi. Hari beranak Nabi mula-mula tu yang suka hati, yang merdekakan seorang hamba. Abu Talib, kok jangan Nabi juga oning ni. Kasih tak kasih, cara kepada Nabi hingga sampai mati dia. Pernah orang kafir Quraisy minta main nak tukar. Ya Abu Talib, munak kena nak sayang sangat kepada anak saudaramu ni. Aku nak ambil orang muda yang jauh, yang comel, yang gagah, yang kuat, yang orang panggil bangsawan. Mari mumek kira muhtan anak saudaramu aku nak bunuh. Anak Muhammad ni orang yang mengenak, adik-beradik mengacuk, orang panggil memecahkan belah antara satu sama lain. Habis kok kita bunuh habis ni. Ya apa ya awak Abu Talib? Abu Talib kata, mu ni belak juga. Mu nak wei anak, mu wei aku pengen, mu nak wei anak aku pergi bunuh. Bagaimana boleh? Mustahil aku tahu. Aku tak buat sama sekali tu Abu Talib jawab. Nak orang kata Abu Talib susu orang sangat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai akhir hayat dia, tapi juga tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini hidayah. Tapi itulah kita setiap waktu, setiap kita semaya, setiap waktu kita duduk sore-sore berdoa kepada Allah, jangan tinggal doa ni. Ya Allah, berilah taufik hidayah kepada aku. Tunjuklah jalan yang betul kepada aku. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Minta Tuhan tunjuk semua. Anu takut kadang-kadang benar molek cakap depan kita, dan Tuhan tutup mata tak semua nampak molek, maka tak molek kita. Itu benar. Sampai itulah saat ni Tuhan orang panggil Tuhan cabar. Kalau aku turun para malaikat semua mari goyak kepada dia. Bagi orang mati dah mari cerita kepada dia. Dan aku nak himpun segala apa yang ada dalam makhluk dan goyak dia.
Maka la yu'minu illa ayyasha Allah. Nascaya mereka tak akan beriman sama sekali malaikat orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah benda sampai itulah kita hari ini kita cuba pakai fikirlah bersama dengan kedatangan Ramadan kepada kita dia sempat dia jumpa dengan bulan Ramadan, banyaklah kita berdoa kepada Allah semoga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita. Beri masa kuat kita untuk sembahyang tarawih. Banyak manusia puasa maya tarawih tak pergi, maya jumaah tak pergi, Quran tak jamu, selawat tak pernah selawat, zikir tak pernah berzikir, sedekah tak buat. Lana-lana. Apa manjung? Pas semua tahu lakar tu. Tahu. Hari ini kita tengok anak-anak muda, bukan anak muda saja, orang tua kalau batas duduk buka puasa makan apa. Depan. Dulu tu orang busuk juga, tak buka puasa, tak puasa ni busuk-busuk. Lani dah tak busuk dah sekelai. Dia kamak ke hebat dia, boleh tunjuk kata dia tak puasa. Dia tak sedar bahawa itu dia sedang melawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghinakan hukum Allah, dia menghinakan azab Allah. Maka hak inilah hak kita orang beriman takut sekali. Kerana apa? Dia ada galengan kita, orang duduk sekali dengan kita, orang duduk hidup semasa kita, duduk berseno-seno istihza dengan hukum Allah, Tuhan akan bayar ki kepada mereka. Tuhan akan hantar bala kurung selalu dah. Abang tak ada sampai ada akhirat. Dia hantar bala atas dunia ni, maka bagaimana kau orang-orang beriman itu? Kerana bukan bumi nisau dia. Tak ada. Dua dan tak ada tiga. Artinya dia turun oleh nara, orang nara tak kira mukmin, tak kira beriman, tak kira buat maksiat, tak kira deraka kepada Allah, kena belaka. Yang kita takut. Sampai itulah banyaklah kita berdoa kepada Allah semoga kita itu selamat daripada bala petaka yang tu akan kepada Allah, dan semoga kita dapat hidayah dan dapat taufik selama-lamanya hari ini hingga sampai mati kita duduk dalam hidayah dan taufik Allah, dan berdoalah semoga orang-orang Islam hadut semasa kita, orang nara, orang tempat kita, orang hadut tengok mata anak murid kita, sayang kita dapat hidayah bersama. Semoga kita dapat rahmat daripada Allah dan kita dapat boleh hidup dalam kaum mukminin dengan aman dan tenteram, dan kita dapat keuntungan di negeri akhirat nanti. Itulah harap-harapan pada ayat tu kita gitu. Satu dalam ayat suratul Al-An'am ni banyak duk kecek munasabah dengan bulan Ramadan, duk kecek tentang masalah zabihah kesihatan. Nak makan kena semulih. Nak makan apa, nak makan barang nanti ternak ni kena semulih dulu, kena sebut nama Allah. Maka kalaulah kita tengok bab semulih ni pula, kita tengok dengan kedoktoran bomo-bomo pula, masya-Allah tabarakallah. Tuhan tak ada ayat kata mulai sihat gitu-gitu. Tak ada cerita pun. Tapi dengan sebab kita hanya taat kepada perintah Allah, tunggu apa yang Tuhan suruh, anda tu boleh kita dengan sendiri-sendiri. Kerana orang nanti ni apabila darah tak tubik tu. Dah tubuh dia kita pergi makan daging dia, maka benda tu akan buat penyakit di tubuh badan kita pula. Ini kita kena seruah kepada orang berkenaan lah. Mayu ya kepada kita bahawa saja apa boleh dia darah tubik, darah sejak. Barang nanti dia kita semulih darah tubik banyak, sejak, maka daging yang kita makan tu akan dapat faedah kepada kita. Apa itu lah Islam tak boleh nak atok, nak makan nak atok, tak boleh dia mati terkejut, tak boleh. Kalau semula darah tak terbit, tak gelepar apa, tak boleh nak makan dan sebagainya. Itu apa yang dicerita dalam surah Al-An'am pada awal-awal. Lepas tu akhir sekali dalam surah Al-A'raf pula. Dalam surah Al-A'raf duk kecek tentang ahli A'raf. Orang panggil kalau istilah kita orang duk dah pagar. A'raf tu adalah bahagian daripada ayat surah Al-A'raf duk kecek masalah Al-A'raf, ahli Al-A'raf. Maka ahli Al-A'raf ini banyak ahli tafsir kata-kata situ tu adalah bukit di antara syurga dan neraka, sekatan di antara syurga dan neraka. Maka ahli Al-A'raf duduk situ, syurga tak masuk, neraka pun tak masuk. Maka sebab apa? Maka kalau tengok Ibn Abbas, tafsir Ibn Abbas katakan orang ahli Al-A'raf tu ialah mereka yang tubik berjihad fi sabilillah tapi tak dapat keizinan daripada dua ibu bapa. Tak dapat
keizinan daripada ibu bapa ni kepada anak dia pelajar semua ni. Dan juga pada para ustaz yang ada masih di ibu bapa lagi. Tengok sara tu. Jihad fi sabilillah kalulah tanpa dapat keizinan daripada ibu bapa tak boleh masuk syurga. Sampai gapo pula apa kata tak boleh masuk syurga? Kerana nak masuk neraka tak boleh. Tak masuk neraka sebab pahala jihad dia dah ada. Pahala masuk syurga juga tak boleh sebab dia neraka pada ibu bapa. Beda situ. Hang siapa tu hang anak bila nak masuk syurga, dia tak masuk syurga neraka, dia masuk juga syurga, boleh jadi Tuhan hidayah ibu bapa dia maaf pada dia, maka hari itulah dia akan boleh masuk syurga. Itu pendapat Ibn Abbas. Sampai tu kita pada ibu bapa patu hal lain tak sok kecek lah. Habis ni habis surah pahala tertinggi sekali juga nak masuk syurga tak boleh dengan sebab kita berlaku pada ibu bapa. Sampai tu munasabah bulan Ramadan ni kita ada ibu bapa, buat baiklah pada ibu bapa. Kurang-kurangnya kita ada ibu bapa, kelak buka puasa sekali dengan ibu bapa. Diminta maaf. Nanti jangan tunggu sampai hari raya. Jangan tunggu hari raya kerana ibu bapa ni orang yang sangat berbudi dengan kita lama sekali. Hari dia kita nak ambil benda atas muka bumi nak pergi balas jasa mereka tak kuasa. Sampai tu ada saya dengar isyarah duk kecek duk cerita seorang lelaki tu dia tapak tua lah dia. Duk tapak tua boleh anak dua orang. Terdapat anak dia letak tu ajar tak reti. Ajar tak reti, lari tak dengar, suruh tak buat, payah kecek. Kalau dia makan nasi, anak dia lari tu lah. Duk gitu. Dia pun habis gamuk, maka hidup dia pun tak tenang, tak tenteram. Satu hari dia dengar mari kecek masalah hukum al-walidain ini, hak bagi dua ibu bapa. Dia terlintas dalam kepala dia. Dia ingat dia kata satu ketika dia kau masa dia di warung dulu. Masa dia di warung dulu tu ibu dia pergi basuh seluar jing dia. Basuh seluar pergi tumpah haita. Burung jak seluar jing. Ibu yang pegang mari minta maaf aku silap ni buat silap ni. Itu pokok air tu tak luar. Pasal muk tak ada apa. Dia jawab. Dia kata gitu masa yang muda. Pasal muk tak ada apa. Mari selepas pada 17 tahun yang boleh anak boleh gapo dia selak tengok perkataan aku. Dia pergi jumpa dengan ibu dia tadi. Pergi jumpa dengan mak dia tadi. Wahai ibu, saya hari ni nak minta maaf satu perkara yang saya tak kuasa tenang apabila saya ingat benda tu. Kemungkinan mek tak ingat lah benda yang berlaku ni. Gapo? Dia jawab, kata satu hari itu dia pernah kata Mok tak ada otak. Mok yang pegang tangan anak dia. Aku sebenarnya aku harap tangan ni lah aku nak heret masuk ke syurga Allah. Yang seko anak tadi kata mok yang terlupa tu. Mok yang kata 17 tahun yang lepas aku tak pernah lupa perkataan ni yang masuk ke kepala. 17 tahun aku tak lepas dan benar nisan aku tak akan maaf kepada kata gitu lalu tu. Aku biarlah perkataan itu akan bersamaku tubuh badan jasa aku ke kubur nanti. Aku tak akan maaf. Itu ibu. Sampai itu kita suka kata dia lupa. Perkataan kita kadang-kadang halau. Sampai itulah baiklah peluang kita boleh minta maaf lah pada ibu bapa kita. Nah katanya tu lepuh dia. Suka kata mak yang terlupa dah, mak yang tak ada terlupa kali. Tak terlupa. So akhirnya lepas duduk teriak menangis situ. Mak dia paling tak kalau itu saya mungkin saya masuk. Paling kau lain tapi ibu. Ni mak kita. Paling tengok anak nampak bersedu-sedu dah mengisah tu. Dia pergi bahu, tak apalah. Kerana aku tengok keikhlasan hatimu untuk nak bermaaf pada aku hari ini, ibu maaf. Abu maaf. Dia kata, bila ibu yang maaf tu, dia kata, semua apa yang dari dada dia, puasa berat, puasa serabut, puasa cuh tu ingat pelik.
Sesaja itu tu patut sama mana? Bila dia kelik rumah, dia kata boy dia turun kereta tu. Anak yang orang tak ada mari salih. Ya subhanallah. Mari salih dengan tak ada kena royak, tak ada kena hajar, tak ada kena gam. Mari salih. Ayo maaflah kepada kami berdua. Apa kesalahan kami banyak buat salah dengan ayah. Haraplah ayah maaf banyak-banyak. Kami sayang ayah. Itu benar. Nak ayat kata Tuhan bayar kita dunia dua ibu bapa ni. Ingat malam. Nah, Tuhan nak dunia. Sebab anak dia hajar tak reti rumah tak payah tunggu payah lari. Dia dah kerana dia pernah deraka pada ibu bapa. Dengan berkata itu tadi, 17 tahun ibu dia tak pernah lupa-lupa. Bahkan dia buat kata perkata itu, aku akan masuk ke kubur bersama dengan jasad aku. Itulah buat ibu bapa kita. Sampai itulah kepada mereka yang ada peluang lagi, ibu bapa masih tak ada lagi. Pada adik-adik pelajar, kalau ada ibu bapa lagi, kliklah buat baik pada ibu bapa dan maaf pasal tunggulah hari raya. Semoga kita dapat keampunan daripada Allah. Semoga pahala ibadat kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita termasuk daripada orang yang dapat ghufira ma taqaddama min dhanbi, orang yang dapat keampunan daripada Allah segala apa dosa yang kita buat. Aku luka li hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.